Assalam. Waalaikumsalam. Okay, jelas ke suara cikgu? Jelas. So, Cikgu ambil kehadiran dulu lah ya. Baik Cikgu. Afiq Syahmi, Hadir Cikgu. Ahmad Haziq, Ada Cikgu. Aida, Ada cikgu. Aisyah Katrina, Ada cikgu. Aisyah Izzati, Ada cikgu. Anis Safiah, Ada cikgu. Daniel Faris, Saya Cikgu. Ifas, Saya Cikgu. Fatin Batrisha, Saya. Iman Haris, Lailatul Humaira, Saya. Zulaika, Saya. Nazhan, Ya Cikgu. Najwa, Syakira, Saya cikgu. Siti Aisyah, Saya cikgu. Syahrin. Ya. Okay, ada 3 orang lagi tak masuk, Pak Ik, Sufi dengan Nasrul. So, cikgu nak sambung lah bincang exercise dalam textbook ni dengan kamu. Kita akan guna kertas graf Ada tak? Yang ada silo ready dengan kertas graf. Sebab kita akan belajar bina graf untuk probability distribution ni. Kita kena guna kertas graf. Okay, so tengok muka surat 150 kamu punya textbook. Okay, example 5 dulu. So kita cuba baca apa maklumat yang diberi dalam example 5 tu. Okay. Yang ni kamu tengok saja dulu, tak perlu buat apa-apa, just tengok untuk fahamkan. Okay, 70% of Form 5 Dahlia people achieve a grade A in the final year exam for the science subject. Okay, 2 people are chosen at random from the class. If X represent the number of people who did not get a grade A. Okay. Probability untuk dapat A dia bagi 70%, maksudnya probability dia 0.7. Jadi probability untuk tak dapat grade A adalah 0.3 kan. Kemudian 2 people are chosen at random from the class. Okay, if X represent the number of people who did not get grade A. So X ni dia represent yang tak dapat grade A. Okay. Construct a table to show all the possible value of X with their corresponding probability. Next, draw a graph to show the probability distribution. Okay. So daripada maklumat ayat pertama tadi kita dah dapat probability untuk yang dapat grade A dengan yang tak dapat grade A.
Okay, jadi sekarang X tu adalah represent yang tak dapat grade A, maksudnya X punya apa ni nilai tu sama ada semua orang dapat grade A. Maksudnya yang dapat grade bukan A adalah kosong kan? Daripada dua orang tu lah, daripada dua orang yang dia choose tadi, dua-dua orang dapat grade A. So maksudnya yang kita nak yang tak dapat grade A ya. So maksudnya yang tak dapat grade A kosong lah bilangan dia kan. Ataupun seorang dapat grade A, seorang tak dapat grade A. So yang tak dapat grade A ada satu di situ. Ataupun daripada dua orang yang kita choose tadi, kedua-duanya tidak mendapat grade A. So ada dua orang yang tidak dapat grade A. So itu nilai-nilai X yang mungkin lah Okay, jadi daripada nilai X yang kita dapat ni kita kena cari probability lah. So probability untuk X tu bernilai kosong. So X bernilai kosong maksudnya dua-dua orang dapat grade A. So bila dua-dua orang dapat grade A, kita kena ambil probability yang dapat grade A lah. Kita nak darabkan tu. So 0.7 darab 0.7. So dapatlah 0.49 ni. Kemudian, okay, kita buat kalau ni cikgu lukis tree diagram dah sikit supaya korang faham. So dia macam ni, dapat grade A, tak dapat grade A. Tu pelajar pertama yang di choose. Pelajar yang kedua dapat grade A, tak dapat grade A. Yang ni pun dapat grade A, tak dapat grade A. Lepas tu probability yang dapat grade A 0.7. So ini 0.3 kan. So sini bersamalah 0.7, 0.3, 0.7, 0.3. Jadi outcome yang kita dapat di sini adalah dapat grade A dengan dapat grade A. Dapat grade A, tak dapat grade A, tak dapat grade A, dapat grade A, tak dapat grade A, tak dapat grade A. So ada 4 kemungkinan outcome kat situ. Okay, jadi X di sini sebab kita X kita adalah yang tak dapat grade A. So kalau A tu kosong lah. A prime tu 1, A prime A tu pun 1 dan A prime dua-dua tak dapat grade A maksudnya 2 kat situ kan. Okay, yang tu faham ya? Tree diagram ni boleh faham? Boleh. Okay. Jadi sekarang okay, kita nak kira pula yang apabila X tu bernilai 1. Ni apabila X bernilai 1 maksudnya kita ada dua kemungkinan dekat sini. Sama ada A prime or A prime A. So or kat sini kan. So bila or kita akan tambah lah. So 1 tak dapat grade A, dia punya probability 0.3, darabkan yang dapat grade A 0.7, tambah lagi 1, 0.7 pula kat depan, 0.3 pula kat belakang. So bila kamu darab kau dapat ni probability untuk X sama dengan 1. Kemudian probability untuk X sama dengan 2 yang ni. Yang tidak dapat grade A kedua-duanya. So ambil saja 0.3 darab dengan 0.3 lah kan. Kita dapat 0.09. Okay, so lepas kita kira dia punya probability macam tu, kamu kena buat satu table. Ya, buat table macam ni. Okay, kamu buat table macam ni, X equals to R. Maksudnya tadi kita sama ada 0, 1 atau 2 kan. Ada 3 kemungkinan kat situ. Kemudian probability untuk X sama dengan R. So kamu masukkanlah dekat sini probability untuk X sama dengan 0, masuk sini. Probability untuk X sama dengan 1 masuk situ apabila kamu dah kira tadi. So ini probability untuk X sama dengan 2. So kita dapat itulah table of value dia. Okay, lepas tu kita akan lukislah dekat kertas graf. Okay, so kita lukis kat kertas graf. Nilai yang nilai dekat paksi X ni, dekat X axis ni adalah nilai R. Ya, nilai R. Maksudnya 0, 1, 2. Okay, sebab kita ada 3 kemungkinan saja kan. So 0, 1, 2. Kemudian dekat Y axis ni adalah probability dia lah. P equals to X equals to R.
Okay. So kalau kita tengok di sini nilai yang kita boleh baca adalah 2 tempat perpuluhan kat sini kan. So maksudnya kita ambil satu kotak atau satu cm di sini sebagai 0.1 supaya kita boleh baca 2 tempat perpuluhan 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.03 kan kalau kita naik sikit-sikit sini. Kita boleh baca 2 tempat perpuluhan. So kamu pilih je 1 cm tu sebagai 0.1 untuk dia punya probability. Okay, lepas tu kamu ni lah plot lah titik dia. Ni koordinat ni. Ni koordinat 0 dengan 0.49, 1 dengan 0.42, 2 dengan 0.09. Okey, plot titik pangkal kecil macam ni. Okey, lepas tu ambil pembaris, kamu kena buat line yang menyambungkan titik tu dengan nilai R dia lah. Ya, buat garis lurus. So dapatlah graph of probability distribution. So itu step dia. Ya, untuk kita dapatkan graph. Boleh faham? Ada soalan? Boleh. Okey. So kalau tak ada soalan, kita pergi ke exercise, tengok macam mana kita nak dapatkan graph. Okey, tengok self exercise 5.4. Okey, yang tak ada kertas graf tu masih boleh lukis. Kamu boleh lukis dekat kertas kosong ke atau dekat kertas buku kamu. Guna skala 1 cm. Pembarislah, ikut pembarislah. Ya. Sebab bila buat nanti cikgu nak suruh terus kamu snap gambar dan hantar ke grup nanti. So kita akan buat sekarang. So kamu lukis sendiri nanti. So terus snap gambar dan hantar Okey, nombor 1. Cuba kita baca maklumat yang dia bagi di nombor 1. 6 out of 10 pupil randomly selected had attended a leadership camp. So 6 daripada 10 pelajar attend leadership camp tu. Katalah kita anggap attend sebagai A. So P kepada A, probability kepada A yang kita dapat di sini adalah 6/10. So kita dapat 0.6. Okay. So automatically kita boleh dapat yang tak attend punya probability adalah berapa? 4/10. 0.4 kan? So daripada maklumat tu kita boleh dapat probability. Okay, kemudian dia kata if 5 people are selected randomly from that group of people, X represent the number of people who had participate. Okay, X participate. So daripada 5 orang tu, okay, dia choose 5 orang. So maksudnya yang participate dia berapa orang? So daripada 5 orang yang dia choose, sama ada tak ada yang participate, tak ada yang mengambil bahagian. Mereka attend but participate ya dalam program tu lah. Ataupun daripada 5 orang tu hanya seorang yang mengambil bahagian, ataupun hanya 2 orang, hanya 3 orang, hanya 4 orang, ataupun kali 5 mereka participate mengambil bahagian. So nilai X kita adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. So kamu kena fahamkan dan keluarkan sendiri ya nilai-nilai X yang mungkin di situ. So draw a graph to represent the probability distribution of X. Okay, sekarang cikgu nak kamu lukis graf dia. So sebelum melukis graf, apa yang kamu kena cari? Kamu kena cari setiap probability lah. Kena kira. So P apabila X sama dengan 0 adalah 5
C kosong. Okay. So dia punya 10 tu 0.6 kuasa kosong. Okay, ni tulis darab pun tak apa. Darab 0.4 kuasa 5. Okay, tekan kalkulator, dapatkan 4 tempat perpuluhan. Dapat berapa? Cuba kira, masing-masing kira. Pandai tak tu tekan kalkulator tu? Boleh. Dapat apa? Dapat 0.0102. 0.0256. Okey, so 4 tempat perpuluhan dia betul lah tu tadi. 0.0102 4 tempat perpuluhan. Okey, kemudian kamu kena cari sampai X sama dengan 5 lah. X sama dengan 1 and then P X sama dengan 2. Kira sekarang. Semua orang tolong kira sendiri, maklumat sendiri di situ. Guna formula saja senang, tak payah kita nak tambah-tambah dah. Lepas tu masukkan dalam table of value. Tulis macam ni, table of value mesti ditulis ya. So X sama dengan R dengan P X sama dengan R. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, masukkanlah nilai yang kamu dah dapat tu. 0.0102. Lengkapkan jadual. Ada yang tak faham ke cara nak kira? Tolong bagi tahu cikgu sekarang. Siapa tak faham, cikgu nak terang balik. Saya. Saya tu siapa tadi cikgu tak nampak. Fatih. Okey Fatih, yang cikgu tulis PX sama dengan 0, 5C kosong. Sebab dia X dia sama, sebab dia tadi kita pilih 5 pelajar. So kita kena buat, kita punya N tu 5 lah. Bilangan pelajar 5. Yang kita nak pilih R. So nilai R kita sama ada 0 ni lah. Ini nilai-nilai R kita kat dalam ni. Okay. So kalau R dia 0, kita kena buat 5C kosong. Formula yang cikgu dah bagi ya formula ni. Px equals to R ni. Dia punya formula adalah NCR P kuasa R Q kuasa N tolak R. So formula ni tak perlu dihafal. Kamu kena ambil yang P ni adalah nilai X tu. X tu dia nak cerita berkenaan apa. Ya. So yang ini participate kan. So nilai participate kita ambil 0.6 lah. Dia punya nilai P. So nilai P kita 0.6. So automatik nilai Q adalah 0.4 sebab kalau tambah dia mesti dapat 1. Okay, so kita terus masuk dalam formula. So tengok ya. PX sama dengan 1. So maksudnya dari 5 orang ni pilih seorang. Okay, darabkan dengan 0.6 nilai P kita tadi kan. Depan kena tulis yang P dulu So 0.6 tu kamu ambil kuasa 1 yang ni. Ikut yang tu. Dia kuasa 1. Okay, lepas tu darabkan dengan 0.4
Dah ambil 1, kita nak jadi 5. Total dia mesti 5. So dah ambil 1 maksudnya ada baki lagi 4 kat belakang. Untuk 0.4. So 0.4 0.4 lah. So kamu just tekan kalkulator 5C1 darab 0.601 darab 0.404. Okay, and then baca 4 tepat puluhan. Okay, katalah kita nak kira yang X sama dengan 2 pula. So X sama dengan 2 maksudnya 5. Kita pilih 2. Okay, 5C2. Darab dengan 0.6 tu kuasa 2. Dia ikut kuasa yang ni. Yang P tu mesti ikut kuasa yang kita pilih tu. Okay, and then darab dengan 0.4 dah ada 2. So baki untuk jadi 5 ada lagi 3. So 0.4 kuasa 3. Dan kira lah berapa. Sama lah untuk X sama dengan 4, X sama 3, X sama 4, X sama 5. And then masuk je dalam formula, tekan saja kalkulator untuk kamu dapat. Boleh? Faham Fatin? Faham. Okay. Okay, bila dah dapatkan table of value tadi, terus lukis graf. Okay, cikgu akan bagi satu channel untuk hantar homework sahaja ya. So, segala homework kamu hantar kat channel tu. Maksudnya tulis nama kamu. Homework apalah. Maksudnya kamu tulis self exercise 5.4 number 1 for example. Nama kamu dengan self exercise nombor berapa. Dan hantar dekat channel tu. Okay, cikgu akan bagi sekarang dekat grup kelas kamu link dia. So bila dah siap, snap gambar. Gambar ni je cikgu nak sekarang ni, gambar graf dia je. Snap gambar graf, masuk dalam grup homework itu. Cikgu nak check sekarang. Cikgu, Ya. kalau X5 tak darab 0.4 lah kan? Dia sebenarnya 0.4 tu kosong kan. Bila kosong dia 1. Betul, boleh je. Maksudnya kalau tak mau tunjuk pun tak apa. Kalau nak tunjuk lebih baik. Maksudnya 0.401 and then kamu bila nak darab dalam kalkulator tu kamu tak payah tekan lah. Okay. Tapi dalam dia punya jalan kira tu better tunjuk lah. 5C5 darab dengan 0.6 kuasa 5, 0.4 kuasa 0. Ini tunjuk dulu. Tapi bila nak tekan kalkulator tak payah tekan lah yang 0.400 tu. Okay. Sulhi baru masuk. Sorry cikgu. Okay. Buat ni Sulhi. Sekarang ni cikgu tengah buat self exercise 5.4 muka surat 150 question number 1. Kamu kena hantar graf dia. Mesti Sulhi pening kan? Itulah siapa suruh masuk lambat. Kenapa kau masuk lambat? Okay, cikgu dah bagi link untuk channel homework tu. So yang dah siap boleh tekan link dan hantar homework yang soalan nombor 1 punya graf. Cikgu nak tengok sekarang. Tulis nama. Cikgu, scale dia nak guna apa? Apa dia? Scale? Scale untuk probability tu 0.5. Kita boleh baca hanya 2 tempat perpuluhan Ni kalau 0.012 kita hanya boleh baca kalau kita nak lukis graf hanya 2 tempat perpuluhan saja. Maksudnya dalam graf kamu akan tanda 0.01. So kertas graf kamu tu 1 cm di sini sebab dia ada 10 kotak kan. 1 cm ada 10 kotak kecil-kecil tu kan. So ini adalah 0.1 nilai dia. Setiap 1 cm ambil sebagai 0.1. Dia punya probability tu. So kamu boleh baca 0.01, 0.02, 0.03 kan. Boleh baca kan 2 tempat perpuluhan. So tanda je lah 2 tempat perpuluhan sahaja. Kita boleh baca kat graf. Lepas tu yang 4cx dia samalah ambil juga 1 cm sebagai 1 unit lah.
kamu tengok contoh graf, bentuk graf tu dalam yang muka surat tu lah, yang example 5 cikgu tadi, cikgu bincang kamu, bentuk dia macam tu lah, kertas graf yang scale yang kamu kena guna. Dan kamu tandalah nilai yang kamu dah baca dalam table of value yang kamu dapat ni, kamu tandakan. Plotkan dua tempat perpuluhan saja. Ni graf dia macam ni. Maksudnya 10 kotak yang kecil ni adalah 1 cm. Sebenarnya kalau kamu ukur kamu punya kertas graf dia 1 cm. Ke kertas graf yang besar? Cikgu tak ingat lah kertas graf sekejap. Cikgu 2 cm. Sat nak cikgu ambil kertas graf. 2 cm cikgu. Okey, 2 cm Ni kertas graf macam ni. Nampak tak? Mungkin ada yang kertas graf yang kotak lagi kecil tu. Kalau ada yang lagi kecil 1 cm 10 pun boleh ambil lah. So untuk kertas graf yang macam cikgu ni 2 cm 10 kotak kecil, kamu kena pilih 2 cm lah. Nampak tak? Kan? Sama kan? So pilih 2 cm untuk 0.1. Dia punya probability. So exist dia lukis betul-betul. X axis dia adalah R. Labelkan dekat kamu punya graf betul-betul. X axis dia adalah R, Y axis dia adalah probability apabila X tu sama dengan R. Okey, kemudian tulis ni nilai yang mungkin bagi R 0, 1, 2, 3. Jangan ambil kosong yang tepi. Kosong yang tepi ni hanya untuk nilai Y axis sahaja. Okay, yang dah siap boleh hantar ke channel homework. Hantar satu gambar saja. Cikgu tak mau hantar 2, 3 gambar. Cikgu nak tengok dulu yang tu. Cikgu, kalau channel kita orang tak boleh send message. Ya ke? Cikgu je boleh. Cikgu. Cikgu kena buat group. Ya betul. Aduh cikgu. Lepas tu maksudnya? Kena buat group Macam hantar macam biasa lah. Tak, cikgu buat group. Group homework je. Tapi kalau group bukan, tak boleh. Kamu bila tekan link kamu boleh join kan? Boleh. Boleh. Tapi dia minta apa ni? Dia minta add. Salahnya cikgu bukan save nombor kamu. Dah. Kejap.
Okay, yang nak join boleh hantar. Kalau kamu dah siap lah, hantar. Cikgu nak tengok. Zulaika, kamu dapat berapa nilai untuk X sama dengan 5 tu? 0.08. P X sama dengan 5, 0.08. Cikgu, kita kena bunda ke kalau asal Ha, tu kan 2.40-an. Bunda Kan- 2.40-an. Oh, maksudnya daripada asal 4 titik perpuluhan tu nak jadikan 2 perpuluhan kena bundakan dia dululah kalau Kenalah baru kamu tanda. okey. Cikgu, 0.0. yang dots tu kena Apa dia? titik tu kena sambung ke? Titik dia kena sambung ke? Kamu buat 0.8 kot ya? Dia 0.08 bawah, dekat bawah. Kamu salah. Saya dapat Kamu buat tu. 0.08. Like. Sekali lagi, baru satu. Mana lagi yang orang lain? Yang tak ada kertas gerak, guna pembaris. Kamu buat skala 1 cm. Setiap, maksudnya 0.1 untuk 1 cm. Lepas tu kamu ukurlah dekat 1 mm sebagai 0.01. Zulaika, salah lagi kamu buat tu. Jadi cikgu dah bagi tahu. Tengok ni ya. Graf ni kosong yang paling tepi ini hanya untuk probability. Maksudnya untuk y axis. Yang kamu nak tanda bagi R adalah kamu kena tulis lagi sekali dia punya kosong tu. 1 cm, next 1 cm after kosong tu ada kosong untuk nilai R pula. So ada kosong untuk 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ni. Jangan ambil kosong yang tepi ni untuk R punya axis je. Kosong yang tepi tu hanya untuk probability dia. Px equals to R sahaja. Haziq. Ya. Tahu tak? Kamu dapat X sama dengan kosong tadi berapa nilai? Probability dia. 0.01. 0.01 kan? Ha. Yang kamu hantar kat cikgu ni kamu plot 0.1. It's not 0.01. Ni tengok ni. 0.01. Kamu plot 0.1 betul kan? Baik tu. Ya. Okey, Aisyah Zaki punya betul. Boleh tak kamu kalau hantar kan, kamu bukan boleh tulis nama ke? Yang kamu hantar tu kamu tulis nama kamu. Sebab cikgu kan kenal kamu punya gambar-gambar ni siapa dia. Nak kena tekan reply baru cikgu boleh tengok siapa dia lah manusianya. Ni Lailatul Humaira. Tulis nama, senang cikgu nak check, nak panggil nama. Okey, Lailatul Humaira punya betul. Aisyah Katrina. Cikgu tak nampak lah yang X sama, R sama dengan 3 tu. Kamu punya pangkal kecil tu kat mana? Tak nampak. Cuba bagi jelas sikit nak pangkal kecil tu.
Memanglah pangkahnya kecil je tapi bagi jelas. Bagi nampak. Okey, Anis Safiah punya betul. Nur Najwa punya betul. Aida punya betul. Okey, Zulaika, garis bagi terang sikit Zulaika. Pangkah kamu dah nampak, garis kamu cikgu tak nampak. Syakira. Okey, Syakira punya betul. Okey, Aziz punya betul. Okey, lagi siapa lagi yang boleh hantar ni? Okey, yang dah siap boleh pergi ke, boleh cuba nombor 2 pula. Cuba, lagi kamu boleh hantar kat cikgu juga masuk tu. Tapi nombor 2 yang A tu kamu kena tunjuk dia punya table, probability distribution table lah. Table ni kena tunjuk. Table kena tunjuk. Perkiraan tu tak payah tunjuk. Dia nak kamu tunjuk table. So table saja kamu kena tunjuk. Kemudian yang B tu dia suruh kamu lukis graf. Okey, lukis graf. Daripada table lukis graf, dah hantar juga kat cikgu. So better macam ni. Nanti kamu edit kamu apa yang kamu hantar kat cikgu ni. Nama kamu, lepas tu SE 5.4 nombor 1. Contohnya tulis macam tu. Okey. Nama kamu yang dekat graf yang kamu hantar tu. SE self exercise 5.4 number 1. Senang cikgu nak tengok dah hantar nombor 1 ke, hantar nombor 2 ke, hantar nombor 3 ke. Tulis macam ni. Nanti kamu edit kemudian lah yang dah hantar ni. Siapa yang tak faham lagi cara nak melukis, sila bagi tahu, jangan duk senyap je. Cikgu ajar satu kelas ni bukan 2-3 orang je. Seharusnya semua orang tahu nak jawab. So yang ada masalah sila tanya, apa yang tak faham? Nak kira probability ke, formula ke, ataupun nak cari nilai P ke, nilai Q ke, semua kena tanya, bagi faham. Yang dalam table dia masih kena tulis nilai dia 4 ke 4 perpuluhan ya. Bila nak plot je kamu bundarkan kepada 2. Dalam table masih 4. Bagilah power. Okey, Afiq Syami punya betul. Nasrun punya betul. Fatin Batrisha punya betul. Cuma Fatin, kamu punya pangkah tu bagi jelas sikit. Okey, Siti Aisyah punya betul. Okey, yang dah siap nombor 1 boleh proceed ke nombor 2. Siap hantar terus.
Yang ada masalah bagi tahu cikgu. Okay, Faris Nazmi punya betul. Semua Faris. Faris Nazmi, Daniel Faris. Ibu tu sebut nama aku dah. Okay, baca kamu tu, lukis garis kamu tu biar nampak jelas. Ni tekan ada yang gelap, ada yang tak nampak line. Cuba elok-elok garis tu. Ada pembaris ke tidak ni? Garis elok bagi kemas kerja tu. Ifas, tak hantar lagi. Imam Faris, tak hantar lagi. Nombor 1, Sulhi, Syarin, Azhan. Cepat, cepat. Tengah buat tu. Tadi salah skill. Okey. Okay, dah siap nombor 2 boleh terus hantar juga. But tulis elok-elok Self exercise 5.4 number 2. Hantar sekali satu gambar je. Masuk dia punya apa ni table dan graph. Satu gambar saja. Ha. Ya, ya. Sekejap.
Ya. Cikgu. Mike. Sorry. Table of value di soalan nombor 2 merupakan jawapan yang kamu kena bagi dalam exam. Jawapan dia kamu kena bagi. So bila kamu kena bagi, tolong buat table tu elok-elok lah, kemas. Buat kotak cantik-cantik, dalam tu tulis dengan kemas. Bukan untuk kamu just conteng-conteng untuk kamu lukis tak. Kamu tengok soalan nombor 2 ni. Tengok soalan nombor 2, dia memang minta. Nombor 1, construct a probability distribution table for X. So jawapan dalam bentuk table tu adalah jawapan yang kamu kena hantar. And then draw the probability distribution graph. So graph ada 2 benda kena hantar. So tulis dengan elok dan kemas. Ya, Lailatul Humaira comel sangat kat atas sana, cikgu tak nampak. Syarin punya nombor 1 betul. Afiq Syami nombor 2. Nombor 2 kena ada table Afiq. Mana table kamu? Hantar sekali graf. Lukis je di atas kertas graf. Tulis table kamu tu buat je atas graf yang sama tu di sebelah atas. Cikgu, dalam table kena ada for significant figure Dalam table kena ada apa? Ni ada value dia. value ni dalam table ni. Ni tulis yang nilai kamu dapat 4 tempat perpuluhan. For decimal placer. Yang ini memang dia kira memang dia dapat 2 tempat perpuluhan kalau dia darab, sebab tu dia buah 0.49 tu. Yang kamu dapat kan 4 tempat perpuluhan kan. So tulis 4 tempat perpuluhan lah kat dalam ni. Faham tak? Faham baik cikgu. Okey. Aida pun sama juga Aida. Cikgu cakap dekat table masih kena 4 tempat perpuluhan. So sila betulkan table kamu. Nak lukis graf je kita ambil 2 tempat perpuluhan sebab kita tak bolehlah baca sampai 4. Banyak sangat kertas graf kita, kotak dia macam kecil-kecil saja. Okey, Najwa punya okey, betul. Najwa punya betul. Okey, Aisyah Katrina. Macam salah je ni. Kenapa ni Aisyah? Kamu buat sampai 4 je tu. Okey, sampai 4. Nilai aku untuk betul ni. Masalah peluk kot ni. Okey, yang R dia 2. Kamu salah plot ni Aisyah. Aisyah Katrina. Salah plot tu. Okey, Yes. 0.35 kan. Kamu plot 0.4 tu. Tu significant Okey. Okey, Siti Aisyah punya betul nombor 2. Okey, Haziq punya betul nombor 2. Tulis sikit Haziq. Dua soalan dekat sejam kamu jawab ni kah? Lekah. Okey, yang dah set nombor 2 boleh pergi ke nombor 3. So cikgu akan tanda penghantaran homework kamu nombor 1 and then nombor 2 and then nombor 3 Anis, tulislah sikit Anis oi. Self exercise mana, nombor berapa Anis? Tak kira cikgu jenuh pula nak refer.
Okey, cikgu tengok apabila X dia sama dengan kosong, ada yang bagi jawapan 0.0282. Ada yang bagi jawapan 0.0283. Apa yang betul sebenarnya ni? Okey, jawapan untuk P probability bagi X sama dengan kosong adalah 0.0283 ya. So tengok table masing-masing yang buat 82 tu kamu tak bundarkan. Zulaika salah seorang. Anis pun sama. Sebab dia dalam kalkulator kan dia bagi ni 0.02825761. Kamu nak bundar kat sini kamu mesti tambah 1. Tengok balik masing-masing. Betul kan tu Anis? Kamu punya graf tu betul dah lah. Cuma nilai di table of value tu. Okey, yang dah siap nombor 2 boleh proceed ke nombor 3. Dan boleh hantar kalau siap. Okey, Suhi nombor 1 betul. Okey, cikgu bagi 5 minit lagi ya. Untuk siapkan ketiga-tiga graf. 1, 2, 3. 5 minit lagi. Lepas tu cikgu nak sambung ke exercise yang lain. Kalau cikgu tunggu ni memang sampai habis masa kan. Benda yang sama je duk tengok kamu buat. Okey, Suhi punya nombor 2 betul.
Okey, Nazhan punya betul untuk nombor 1. Cikgu, Ya, nombor 3 macam mana nak buat? nombor 3 macam mana nak buat? Ya. Okay, there are 2 basketball and 4 football in a box. Okay, ada 6 biji bola lah. Total bola yang ada 6 biji. 2-nya basketball, 4 football. 4 balls are randomly drawn from the box one at a time. Okay, so dia pilih satu bola dulu, record sama ada dia dapat basketball or football. And then letak balik bola dalam. Pilih lagi bola yang kedua, record balik. Okay. After the type of ball is recorded, it is returned to the box. Okay, maksudnya ambil masuk balik kotak. So if X represent the number of basketball, maksudnya X2 dia nak basketball. Okay. So draw probability distribution. So bila X2 basketball, maksudnya sekarang bila dia ambil 4 kali kan, bila dia ambil dia masuk balik. So maksudnya kemungkinan yang berlaku keempat-empat kali dia ambil tu semua dia tak dapat basketball, dia dapat football. So basketball yang dia dapat kosong. Ataupun dia hanya sekali dia cabut je dia dapat basketball. Ataupun dia ada yang dia cabut tu 2 kali dia dapat basketball, 2 kali lagi football kan. Ataupun 3 kali ataupun 4 kali basketball. Okay. Sekarang kita nak dapatkan probability. So kalau probability, kalau kita buat tree diagram, bukan tree diagram yang successful dengan failure ya. Buat tree diagram untuk basketball dengan football. So kalau tree diagram untuk basketball dengan football, basketball punya probability adalah 2/6. Total bola ada 6, basketball 2. So probability dia 2/6 ataupun probability dia adalah 1/3. Football pula ada 4. So 4/6 ataupun 2/3. So kalau total up masih juga dapat 1. So kita dah dapat P kecil kita is, sebab dia nak basketball kan, 1/3. Q kecil kita is 2/3. Dan masuklah formula. Boleh faham? Boleh. Okay. Buat. Okay, Nasrun punya nombor 2 betul. Iman punya nombor 1 betul. Iman nombor 2 kamu tak lengkap tu. Table kamu tak bagi kat cikgu pun. Cakap semula gambar untuk nombor 2 Iman. Ya, cikgu. Okay, Syarin punya nombor 2 betul. Fatin Batrisha. Okay, Fatin Batrisha untuk nombor 2 betul. Okay, Fatin Batrisha. Cikgu rasa kamu macam salah pula lah Fatin. Untuk 0.35 0.34. Okey Fatin, kamu tengok graf yang kamu plot tu. Untuk R sama dengan 2, nilai dalam table dia 0.3511. So kamu akan plot 0.35 lah.
Okey, untuk yang R dia 3, nilai dekat jadual dia 0.3368. So seharusnya kamu plot 0.34. Ya, 33 tu kita bundarkan jadi 0.34. Faham tak Fatin? Faham. Okey. Okey, nombor 3 kamu tak perlu hantar table sebab dia tak minta dalam soalan. So kamu just hantar graf kat cikgu. So Haziq punya. Okey, Haziq punya nombor 3 betul. Okey Fatin. Wah, wah. Said. Okey, Siti Aisyah punya nombor 3 betul. Okey, Iman. Ifas mana ni? Bukan ada Ifas ke dalam ni tadi? Ke dah terkeluar Ifas? Tadi masuk kan Ifas? Kenapa dah hilang dah ni? Cikgu. Cikgu. Ya. Yang table of value ni kena tukar fraction ke tukar ni. Kejap Nasrun, cikgu tak dengar suara kamu tak jelas. Boleh type tak? Suara laptop cikgu ni kot problem, dia pecah-pecah kamu punya suara. Okay, Lalatu punya nombor 3 betul.
Okay, table of value. Kalau dapat fraction boleh kekalkan dalam fraction. Tak ada masalah. Kat table of value dekat graph pun kamu boleh guna fraction ya. So kalau memang kamu dapat semua dalam fraction yang maksudnya dalam fraction yang mudah untuk kamu plotkan, so better guna fraction. Sebab fraction tu sebenarnya yang nilai dia tepat. Okay. So kalau dapatlah fraction, better tulislah fraction lah. Kemudian kalau tak dapat fraction, maksudnya kalau dapat satu fraction yang maksudnya yang sangat macam 5 per contohnya 5 per 1000 ke nombor besar-besar macam tu kan, macam susah untuk kamu plot dan kamu kena cari dalam decimal lah. Tapi kalau dapat fraction macam 2 per 9 ke, tulis dalam bentuk fraction lah. Nazhan, kamu punya nombor 2, jadi cikgu baru je lepas tegur Nazhan. Yang X sama dengan kosong tu, kamu kena bundarkan. Mana cikgu tulis tadi? 0.0282 tu salah, kamu kena bundarkan sebab belakang 2 tu 5 ya. So kamu kena tulis dia 0.0283 Nazhan. Betul kan? Okay, Aisyah Izzati punya nombor 3 betul. Anis Safia punya nombor 3 betul. Fatin Batrisha nombor 3 betul. Syakira, kamu punya YZ sepanjang apa penuh? Ya, nanti buat dekat atas sikit je daripada 0.4 tu, lebihkan sikit je. Ya, nak lukis nantilah depan ni. Okay, Syakira betul. Nombor 3. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan lain yang sedang menghantar. Jadi cikgu nak bagi homework lah untuk kamu. Okay, tengok muka surat 151. So homework kamu nombor 5 dan nombor 6 sahaja. Yang lain boleh buat sendiri. Yang nak hantar kat cikgu nombor 5 dengan nombor 6. Okay. So hantar dalam grup ni juga. Grup homework juga. Tulislah. Nombor 5 ataupun satu-satulah. Nama kamu, sesal siapa, nombor berapa. Senang cikgu nak tandakan. Afiq Syahmi nombor 3 betul. Okay, yang dah siap nombor 3 tu boleh terus buat homework sekarang lah. Sementara kita tunggu kawan-kawan lain nak hantar lagi. Kamu boleh buat homework dulu. So nanti lepas ni dah tak payah buat homework admax. Cuma boleh buat latihan tambahan lah. Buat sendiri. Yang cikgu tak bagi tu sila buat. Barulah nanti pemahaman kamu lebih kukuh. Okay, Najwa punya nombor 3 betul. Syarin punya nombor 3 betul.
Nazhan. Aisyah Katrina nombor 3 betul. Okey, cuma Aisyah, kamu tak label exist kamu tu R dengan probability X equals to R kat atas tu. Labelkan graf, tolong label exist ya. Mungkin ada yang tadi cikgu tak perasan, sila tengok balik graf kamu exist. Dekat X exist tu labelkan sebagai R. Dekat Y exist tu P. X equals to R dalam bracket. Ni X exist. R saja label. Y exist. Label P X equals to R. Okey, Iman punya nombor 3 betul. Nanti siapa-siapa kontak apa ni Ifas ni. Tadi dia masuk, lepas tu dia hilang. Satu pun dia tak hantar lagi ni. Bagi tahu dia suruh hantar. Faik pun dah lambat masuk, tetap kena hantar. Baik cikgu. Daniel, baru nombor 1 ni Daniel. Mana cerita ni? Nombor 2, 3 ni. Yang dah siap buat homework yang cikgu bagi, siapkan sekarang sementara masa masih ada beberapa minit lagi. So, kalau nak tanya boleh tanya. Oh my gosh. Aida hantar gambar terbalik kat cikgu. Okey, Aida punya nombor 3 betul. Okey, Faris punya nombor 2 betul. Okey, Sulhi punya nombor 3 betul. Cuma cikgu nak tegur sikit lah. Kamu punya garisan tu ada yang gelap, ada yang tak terang. So lepas ni buatlah yang lebih sekata Okey, ada berapa orang lagi tak hantar ni. Yang ketiga Nazhan, Daniel Faris,
Nasrun baru hantar. Okey. Nasrun punya nombor. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Nombor 5 tu kena buat simultaneous ke? Tidak. Kamu kena buat ni sifat yang total P semua ni kalau tambah sama dengan 1. Oh, Kena buat substitution method saja. baik cikgu, baik cikgu. Siapa yang cakap tu? Ada lagi nak tanya? Kalau ni type cikgu tak dengar. Apa dia nak buat tadi? Okey Nasrun, nombor 3 kamu ni ada satu graf yang kamu tak lukis tu. R sama dengan 4 tu, tak ada pun graf dia. Betulkan balik. Zulaika, mana nombor 3 kamu? Saya dah hantar tadi ni. Dah hantar? Aduh, terlepas ni cikgu ni. Kita tanda. Okey, ada. Okey, so yang nombor 3 tinggal tunggu yang Faris. Faris dengan Nazhan. Yang tak buat ketiga-tiga ni Faik dengan Ifas. Okey, so masa dah cukup. Jadi sila hantarlah yang belum siap nombor sampai nombor 3. Kemudian homework nombor 5 dengan nombor 6 pun hantar dalam grup homework juga. So make sure tulis nama, dia punya exercise. So exercise dia formative exercise 5.1 number 5. Okey, hantar satu gambar. And then formative exercise number 6. Hantar satu gambar. Okey. Tapi mungkin nombor 6 tu tak cukup satu muka surat tu sebab kamu kena construct tree diagram. Kemudian kamu kena the set of x. Okay, tak ada. Kamu hantar dua benda je. Tree diagram dengan graph nombor 6 tu. Jadi mungkin perlukan dua muka surat jugalah. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, okay ni Faris dengan Nasrun dah hantar nombor 3 dan betul kedua-duanya. So cikgu tamatkan setakat